bakar dekat C3. Seronoknya kelas istimewa. Habis. Semua minta link tu kan. Jangan habis semua orang minta link kan. Ada juga ke link ni? Tak ada, aku bagi kat korang je. Tak, sekarang ni link ni selalu digunakan kan? Tak ah. Oh ya ke? Okay, so kita start dengan dah record. Okay, so kita start dengan nak cari gambar background. Kalau rasa nak gunakan gambar yang percuma lah, yang percuma. Ada, kalau macam ni video untuk VGZ ni pun bagus gak. Selain Pixabay, VGZ ni bagi aku sesuatu yang menarik jugalah. Bagi aku lah sesuatu yang menarik juga kalau kita nak nak gunakan untuk video kita. So boleh nak cari-cari selain daripada Pixabay lah. Lagi satu, kalau yang ni pun free juga, free pick ni. Kalau sesiapa yang pernah guna. Free pick ni pun percuma juga. Dan tapi dia adalah free dengan premium. Lepas tu nak foto ke vektor, kalau contoh kalau kita nak guna Illustrator ke apa, dia ada vektor. So kita boleh kemaskan lagi lah kalau guna vektor. Kalau pandai. Ni salah satulah. Kalau vektor tu kena pakai AI kan? AI Cantik background tu. Cari lama dah tu. Baru jumpa ini. Kalau cari gambar kat mana. Yang ni, tapi yang ni contoh kalau nak download, kalau kita ambil yang ni. Kalau yang ini, kalau kita nak download, kita tekan je gambar ni. Okay. Lepas tu dia akan ada download kat tepi ni, dia akan download. Kalau ambil yang free kena ada attribution. Oh. Ada attribute, tapi tak salah pun attribute tu, bagi je. Salin je. Oh, kena letak dekat tu kita punya Dekat video. Description. Oh, okey. Description video. Attribution ni maksudnya kita bagi penghargaan kat dia lah. Lepas tu dia akan bagi dalam bentuk zip file. Extract je. Zip file tu. Dah boleh guna lah. Yang ni EPS ni kalau nak gunalah AI. Yang ni gambar yang diberilah. Kalau kita nak ambil gambar dia memang besar dan tak pecah. Oh, cantik. Okay, gambar dia besar dan tak pecah. Kalau kita nak guna AI, boleh guna AI pakai EPS file. Apa dia? Dekat AI ni dia jadi macam mana? AI dia akan buka AI lah, tapi yang tu kita boleh alih nak tambah pokok ke apa boleh. Oh, okey. AI ni kita boleh edit balik. Nak tukar Edit color, balik. nak apa. Tukar color apa susunan dia tu. Sebab dia layer-layer tu. Layer by layer. Tapi memang serabut pun tengok pun. Kalau tengok buat sakit kepala tak? Dia macam kita buat logo tu kan. Bila kita group kan layer-layer banyak tu. Macam tu lah lebih kurang. Oh. Dulu masa pakai Photoshop dulu ada AI apa semua sekali, dah lama dah. Lepas tu sebenarnya tak pandai benda-benda macam ni. Lepas tu dah laptop tu dah mula rosak, dah tinggalkan semua-semua benda ni. Lepas tu sekarang ni lah baru tahu rupanya PowerPoint pun boleh buat benda ni. Power kan PowerPoint tu. Dulu sekadar buat slide je PowerPoint. Betul lah. Bila explore banyak benda function tu. Rupanya masa kat sekolah cikgu ajar ni tak habis. Dulu mana ada weh. Lah. Dulu kurang. Dulu ada. Sekarang ni yang banyak function tu. Sekarang banyak macam tu. Okey. Cik Zuli nak tanya, kalau yang attribution tu, attribution tadi tu, maksudnya dia kalau kita tak letak tu dia boleh claim copyright ke apa? Tak boleh. Oh, tak attribution tu maksudnya kita boleh guna dan kita attribute dekat dia dan dia tak akan claim copyright dengan kita. Yalah, kita menyokong dia lah. Kalau tak letak pun kat YouTube tu tak ada masalah pun, biasa tu tak ramai je orang tak letak. Tapi kalau macam video kita dah famous, lepas tu dikenal gambar kita tu, dia boleh claim lah. Sebab kita tak letak attribute. Okey, faham. Kalau gambar video kita biasa-biasa tontonan pun tak ramai dalam Malaysia je, biasa tak ada kena. Oh, kata sekadar keizinan lah. Kita tak bagi attribution ni
kita nak beritahu okey kita guna gambar dia dah ambil daripada mana. Macam tu je. Yalah. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk trigger. Okey, contoh trigger. Okey. Katakan aku ambil satu bentuk. Trigger ni apa sebenarnya? Trigger? Tengok orang kata trigger. Tak ada kawan-kawan kita tak tahu tu trigger. Tak apa. Macam kau tahu kan? Okey, contohlah aku ambil sekarang ni. Katakan dinosaur. So, katakan kita nak ambil satu gambar dinosaur daripada 3D model. Mim, lam, ya, hati. Lah dekat 3D model tu benda tu boleh bergerak ke? Saya tengok-tengok, saya tengok-tengok je. Tengok macam apa pegun je benda tu. Kau tak pernah buka. Tak pernah buka. Oh, tu boleh gerak oh. So 3D model ni, 3D model, trigger ni apabila dia macam hyperlink. Konsep dia macam hyperlink di mana bila kita tekan butang ni, lepas tu kita nak sesuatu berlaku dekat dalam kita punya ni. Dia bukan pergi page lain tapi dia pergi page yang kita buat. Itu maksud trigger. Trigger ni macam hyperlink lah. Cumanya hyperlink dia akan pergi link lain, page lain kan. Tapi kalau trigger ni bila kita buat kita tekan satu benda, dia akan keluar satu benda lain bila apa yang kita tekan tu dia akan keluar. Contoh kalau kita ambil gambar dinosaur ni, aku masukkan animation. Panjang sangat. Okey, lepas tu kita tambah animation baru. Animation dulu. Okey. Selamat datang Cikgu Ara, jangan merasa rugi, kelas baru mula, belum pukul 12 lagi. Ya? Assalamualaikum. Salam. Terkejut. Ni apa dah start kelas ke? Belum. Ini kata sesi pemanasan baru. Okey. Yang ni yang ni kita dah masukkan trigger dia. Kejap. Sorry. Kalau nak senang kena renamekan kotak ni. Pergi dekat home, ambil selection pane. Yang ini kita panggil kotak dinosaur. So dekat animation pane ni, okey, ini kita punya animation kan? Animation kita tadi. Okey, so bila kita tekan dekat bahagian animation ni, kita tengok sini ada perkataan trigger. Okey.
trigger on click kotak dinosaur. Saya pilih, bermaksud sekarang ni trigger ni bila kita klik kotak dinosaur, animation ni akan jalan. Okay, so yang trigger yang ni pun saya nak letak kat bawah dia. Okay, so dia akan jadi macam ni. Oh, tak lupa nak masuk drive. Macam mana nak renamekan dia punya animation pane tu? Sekejap, sabar. Itu pun tak tahu. Okey, contoh bila kita tekan dinosaur. Okay. Nampak? Animation jalan. Oh, okey. Okey. So macam mana nak ubah? Tekan dekat bahagian apa ni? Selection pane ni. Selection pane ni. Cari kotak yang kita nak rename, ubahlah nama dia. Kotak dinosaur ni kan. Ni kotak dinosaur ni aku ubah nama kotak dinosaur. Tulis je lah dalam tu. Yang tekan home tu macam mana? Yang tekan home tadi? Kan? Home. Ni Okay, home. arrange selection pane. Oh, arrange. Ini dinosaur, katakan aku nak masukkan benda lain. Yang ini kita ubah apa lagi? Kita tengok dekat 3D model ni dah apa. Okey, ni kuda. Dinosaur makan kuda. Nah, yang kuda. Animation ada tak? Oh, dia ada. Dia tak ada animation. So setengah animation tu dia ada setengah ni ada, dia dah dalam 3D model ni ada gambar yang ada pergerakan, ada gambar yang tak ada pergerakan. Macam tu. Maksudnya yang ada pergerakan kita boleh Okey, tengok pada yang ada yang ada pergerakan, nampak tak ada ada gambar orang berlari. Ada orang gambar berlari ni. Ya. Ni gambar berlari ni menunjukkan ada pergerakan. Okey. Ada pergerakan dia. Mana dia tak ada. Lepuk ni. Babi pun dia. Macam ada pergerakan lah. Beast. Okey, contoh tadi kita buat animation dinosaur. Bila kita tekan dinosaur, dia akan keluar. Tapi dinosaur ni dia akan looping je lah. Okey, kalau kita nak hilangkan dia, animation pin aku ni. Okey, so sekarang ni dalam trigger ni, dalam kotak trigger dinosaur ni, bila kita tekan, dia akan ada pergerakan masuk. Pergerakan dia nombor 1, pergerakan nombor 2. So aku tambah. So setiap kali bila kita tekan je, bila kita tekan saja kotak dinosaur, 3 benda ni akan berjalan. Okey, contoh. Bila tekan perkataan dinosaur ni, Oh, jadi macam sebelum ni kita buat background yang bergerak-gerak tu, kita buang trigger. Untuk sekarang ni, trigger tu kita biarkan dulu.
Tak buang macam kita tu. biar. Kita biar. Okay, so sekarang ni macam salah tekan je. Sekarang ni 3D model 9 tu, 3D model 9 tu gambar apa sebenarnya? Gambar 9. Yang atas sekali tu. Yang ni gambar B. Gambar apa ni? Lebah. Yang 3D model 9 tu. So bila kita tengok pada animation paint tu, dia berada di atas, dia tak ada trigger, dia just gambar semata lah tu. Gambar semata-mata. Tapi kat luar dia tak nampak. Oh. Tak trigger lagi, ni tak trigger lagi. Aku tak buat trigger, aku tak tambah trigger lagi. Cantik cikgu, cantik. Mesti. Okay, tekan gambar dancer dia akan keluar kan. Okay. Trigger ni macam hyperlink. Okay, ini salah satu contoh kalau cikgu nak guna. Kalau cikgu nak guna. Okay. Katakan yang ni kuda, aku ambil gambar lebah. Ada berang. Tekan, ambil setakat dalam. Okay, so yang lebah ni kita nak triggerkan juga. Okay. Trigger yang pertama kita masuk arrive, dia masuk. Dia ada dekat luar. Lepas tu okay, so aku nak tambah animasi lain. Katakan aku nak dia bergerak dari point A ke point B. Mana pula dia punya ni? Ya. Okay. Lepas tu akan ada animasi lain. Scene 2 apa ni? Tak nampak animasi dia. Okay, yang dua animation ni. Okay, mula animation dinosaur kan. Dinosaur. Lepas tu kalau kita tekan lebah pula. So, panjang sangat. Naik. Animation apa? Animation tak ada. Ish. Okay. Oh, sekarang ni saya tak faham dengan kotak yang Cikgu Zuli tulis lebah dengan dinosaur tu. Okay, Macam mana kotak dia boleh ni connect ke? sebab kita tutup nombor 3. Okay, so sekarang ni bila kita tekan perkataan dinosaur ni, bila kita tekan dia akan trigger animation untuk dinosaur. Nampak? Okay, bila kita tekan perkataan lebah pula, dia akan trigger animation untuk lebah.
Kalau kita tekan balik dinosaur, sorry. So animation tu berdasarkan apa yang kita trigger. Sekarang ni, yang ini, trigger yang pertama ialah kotak lebah. Kalau kita nampak dekat atas ni, saya tulis ni kotak lebah. Kan? So dia akan trigger kotak lebah, yang ini trigger kotak dinosaur. Okay. Bila kita tekan sahaja dinosaur, dia akan triggerkan dinosaur. Bila kita tekan lebah, dia akan triggerkan dinosaur. So kotak ini orang kata sebagai contoh je. Contoh lain, kalau cikgu katakan cikgu nak buat peribahasa. Okay, buang dulu yang ni. Animation semua buang. Abang ada buang dulu lah. Apa fungsi trigger selain daripada yang ini? Okay, katakan kita nak buat satu, orang kata penerangan lah kan, penerangan. Kena ubah sikit. Maksudnya kita kena letak kolom untuk Dia tak semestinya. Yang penting animation tu kita nak apa berlaku. Animation tu apa yang kita nak berlaku. Ada butang dia lah. Maksudnya ada kita boleh klik kat situ, dia keluar. Ya, kita klik akan keluar. Contohlah ini apa ni? Yelah, macam ni kita buat macam Cikgu Zuli sekarang. Cikgu Zuli hanya letakkan kotak, and then setiap kotak tu akan diletakkan trigger. Okay. Okay. Lah maksudnya Simple lah. pergi ke page lain lah. Dia akan stay dekat page yang sama je. Okay. Okay. Sekejap, ni huruf A ni. Huruf A. Apa aku rename sebab senang aku nak buat kerja. Kata nanti aku nak trigger senang. Aku pilih senang nampak. Sebab tu kena buat dia punya nama ni kita kena senang. Aku rename supaya biar je dua. Cikgu Zuli, anda kata kalau 3D model tu on click, so trigger pun kita set on click jugalah. Tak payah. On click, dia trigger tu on click. Bila kita klik trigger tu animation jalan. Itu maksud dia. Kalau nak auto? Auto lah, dia bila auto macam biasa. Kita buatlah animation macam biasa. Trigger ni maksudnya kita tekan sesuatu untuk dapatkan hasil sesuatu. Okey. Itu maksud dia. Okey. Macam kita, contoh kita nak buat quiz secara orang kata online pun macam ni jugalah lebih kurang. Yes, betul. Alright. Aku tunjuk yang ini dulu. Tu satu lagi nak belajar tu, quiz online. Tu guna PowerPoint. Itu lepas ni punya kelas. Itu lepas ni punya kelas tu. A tadi. Ini tukar sheet format tukar warna lain. Yang
Ini kita tukar warna lain juga. Sekarang ni kalau tengok semua berlapis-lapis ni. Okey, contoh So ABC bila sekarang ni cadangnya, cadangan aku lah, cadangan saya. Bila aku tekan huruf ni, ini akan keluar. Okey, betul. Kotak yang ini akan keluar bila aku tekan kotak sinilah. Maksudnya macam tu. Itu apa yang aku bayangkan sekarang ni. So sekarang ni aku nak masukkan animation ni dulu. Katakan C ni dulu aku nak masukkan animation apa ni, ambil je lah. Okay, C pun aku ambil fade, A pun aku ambil fade. Okay, tengok bahagian animation. Okay, so sekarang ni C fade ni pun semua fade, tapi semua on click kan. Tak apa, tak ada masalah on click. So katakan kita nak triggerkan dia, ada dua cara. Satu, kita tekan dia huruf A ni, kat sini, kat atas ni keluar perkataan trigger, kita boleh pilih. Okay, ataupun double click dekat trigger ni pun boleh keluar juga. Okay, tapi nak senang, kalau aku buat kat sini je. Katakan A, kita nak trigger kat A, ambil animation A ni, kita akan ambil on click, ambil huruf A. Okay, B, trigger dia on click, kita ambil huruf B. C, trigger dia on click, dia akan ambil huruf C. Patutnya macam tu, silap ni. Ni huruf B. Trigger salah. Trigger huruf B. So nampak perkataan dia? Korang tak nampak pula kan? Okey. Dia akan tulis trigger apa yang kita kena tekan, lepas tu apa animation dia, kat bawah ni animation dia. So trigger dia bila tekan huruf A, kotak huruf A, dia akan jalankan animation huruf A ni. Itu maksud dia lah. Okey, so kalau kita play, okey, bila kita roll over pergi kat huruf A ni, dia akan jadi bentuk tangan. Okey, apa jadi bentuk tangan. So bila kita tekan, animation A akan gerak. Kalau kita tekan B, animation B akan jalan. Tekan C, animation C akan jalan. Jadi kalau kita tekan huruf A balik, ada animation tapi duduk belakang. Oh, tak keluar dah? Dia tak keluar dah. Boleh cara nak keluar. Kita kena tekan lagi sekali untuk fade out. Kita tambah satu animation untuk fade dia, hilangkan dia. Hilangkan semualah ke yang untuk C tu je? Untuk C, B dengan A lah. Okey. Oh, maksudnya. So, tekan kali pertama untuk aktifkan animation pertama. Okey. So ni aku ambil animation je. Okey. So C ni kita ambil trigger huruf C juga. Yang ini trigger dia huruf B. Yang ini trigger dia huruf A. Okey, so nampak dia on click, yang ni on click. Okey. Dia bila kita tekan huruf A akan keluar. Kalau kita tekan lagi huruf A, dia akan hilang. Kita tekan huruf B, dia akan muncul. Tekan lagi sekali, dia akan hilang. Tekan lagi sekali, dia akan muncul balik. Tekan lagi sekali, dia hilang. Oh, okey. Banyak kali pun tak apa lah tu. Banyak kali pun tak apa. Sebab dia trigger dia berulang. Mula-mula dia akan trigger yang pertama, lepas tu trigger yang kedua, ulang balik trigger pertama, ulang balik trigger kedua. Baik, kalau kita klik secara rawak pun dia still akan ni juga. Dia akan rawak. Kalau secara rawak pun boleh. Contoh kalau kita tengah C dulu. Okay, C dulu, lepas tu tutup. Syarat tekan B pula, tutup. Tekan A pula, tutup.
Okay. So kalau kita nak masukkan animation dekat bawah ni, boleh tak ada masalah. Katakan on click satu, kita nak masukkan dia bergerak-gerak. Tak ada orang call pula. Sekejap Yang baru masuk jangan rasa tertinggal lah sebab kita baru mula. Sekejap lagi Cikgu Zuli mungkin akan dia akan ulang balik sebab baru sangat mula ni. Itulah harap dapat ulang balik. Masuk-masuk tengok dah nampak slide huruf C dah. Tak apa. Baru mula. Ni tajuk apa? Baru lepas habis rekod. Ni tajuk apa? Ini buat animasi untuk macam nak buat kuis ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Kelas sendiri record kan? Nanti boleh tengok balik kot. Siapa yang record Cikgu Zuli record Cikgu Zuli record untuk kita. Harap nanti Cikgu Zuli masukkan balik dalam grup special kita tu kan. Kelas sebelum ni ada record juga ke? Macam tak ada nampak link pun. Kelas sebelum ni saya tak ada rasanya. Tapi yang baru ni yang hari yang lepas tu ada. Kan? Yang hari yang lepas tu ada. Logo bantal tu ada. Ada. Link Cikgu Zuli bagi yang baru punya. Ada dekat dalam grup kita. Ya. Ni baru kali kedua kan kelas kita? Ya, baru dua. Semua dah siap video, wow. On the way. Siap tapi tak tahu Samalah kita, cikgu. Tahulah wow ke tidak. Tahu wow tak layang-layang. Tak tahulah. Benjo pun saya tak jadi lagi ni, cikgu. Tak apa. Kita ada Cikgu Zuli. Kita ada Cikgu Zuli, tak apa. Facial. Katakanlah kita dah lepas C3, adakah grup ni akan kekal ke macam mana? Grup ni esok lusa aku nak delete dah. Nak suruh habis delete. Alah, janganlah begitu. Okay, Alamak, Cikgu Zuli dia Janganlah salah. Apa? Aku leh je. Aku dah ajar habis dah, cukup lah tu. Tunggulah benda lain pula. Ada benda lain yang awak buat, kita buat grup lain pula. Okay, so sekarang ni kita sambung balik katakan kita nak masuk animation lain. Kita add animation. Lepas tu kan kita ambil lah fly in. Ataupun dia tak naklah fly in, dia ambil godek-godek dia ambil titel gedek. Okay, so sekarang ni A ni kita tak masukkan dalam mana-mana trigger. Dia belum lagi dalam mana-mana trigger. So kita boleh drag and drop kat mana kita nak. Kalau kita trigger A, kita masuk kat huruf A lah. So dia sekarang ni berada dekat, kalau saya biarkan sekarang ni on click, kalau saya biarkan on click sekarang ni, dia akan jadi gini. Okay. Mana mouse aku hilang. Okay. Tekan sekali untuk gerak, untuk ada. Tekan sekali untuk gedi-gedi. Satu tekan lagi sekali untuk hilang. Okay, itu kalau on click. Katakan kita nak on click. Kita maksudnya bila dia masuk, dia terus dia bergedi-gedi. Dia bergedi-gedi ayat tu. Okay. Yang ni boleh tambah 2 kali kot. Timing tambah repeated 2 kali. Okay, dia repeat 2 kali. Okay, so sekarang ni bila kita tekan sekali, animation pertama jalan, animation kedua pun jalan. Dia akan serentak dua ni sebab dia on previous atas ni. Okay, yang ni dia on previous atas ni. So bila kita tengok animation balik, mouse aku ni semua hilang. Okay, nampak dia bergedi-gedi. Okay, tekan lagi sekali, hilang. Tekan lagi sekali, dia bergedi-gedi. Lepas tu, tekan lagi sekali, untuk hilang. Okay, nampak susunan animation pun memberi peranan untuk apa yang akan berlaku. So, apabila kita tekan trigger, dia akan keluar dan dia akan jalan sekali lah. Ini tekan kali pertama, ini tekan kali kedua. Tekan pada kita mengarahkan untuk menekan benda ni. Maksudnya kita tekan ni baru animation jalan. Bukan tekan dekat mana-mana dekat luar ni. Bukan kalau cikgu tekan kat luar, kat mana-mana ni tak jadi. Animation tak jalan, cikgu tekan. Dia nak trigger, dia kena bentuk tangan dan kita tekan benda tu baru dia gerak. Kalau tekan dekat mana-mana luar ni tak jadi. Tak ada.
Cikgu Zuli, Ya. apa peranan yang Cikgu Zuli repeat 2 kali tu? Repeat apa? Yang ni? Kan tadi Yang ni untuk ada, yang ni untuk hilang. Gedik 2 kali. Yang ni untuk ada bersama dengan gedik. Ni ada dia keluar, appear fade, animation fade. Yang ini pula animation gedik. Betul? So dia bergerak serentak. Tekan sekali ni dia akan bergerak dua ni. Tekan lagi sekali dia akan hilang. Dia meng-highlightkan benda tu. So, dia agak, kalau tak cikgu tak cuba macam susah sikit lah nak bagi faham. Trigger ni kita nak tekan untuk menjalankan sesuatu. Bermaksud kalau contoh cikgu nak buat penerangan kan, cikgu tekan huruf A. Katakan sini cikgu letak simpulan bahasa. Contoh simpulan bahasa, cikgu tekan situ, dia akan keluar contoh simpulan bahasa. So, cikgu boleh pilih. Contoh kalau kita nak mengajar, tak nak ikut turutan. Okey. Katakan huruf A sampai Z dekat sini. Okey, murid-murid, cikgu tekan apa ni? Cikgu mengajar kan. Okey, huruf A bentuk macam mana? Sorry, ini huruf B. Huruf B bentuk macam mana? Oh, ni cikgu. Okey. Cikgu boleh. Ini cikgu boleh bermain dengan murid untuk bertanyakan dan cikgu buat animation sekali. Okey, huruf A. Okey, macam mana bentuk huruf A? Okey, huruf A bentuk macam ni. Okey, lepas tu huruf lain pula. Kalau ada banyak huruf cikgu boleh tekan lah. Dia akan keluar. Faham Faham. Fungsi ni Cikgu Zuli nak tanya. Ya. Yang macam A tadi tu kan, yang trigger untuk kali kedua terklik, dia hilang. Boleh tak kita buat trigger tu, maksudnya sekali kita tekan, dia gedik-gedik, tunggu dia hilang? Boleh. Tambahlah kat bawah ni. Oh. Maksudnya bukan klik lah. Okey. Dia on klik juga. Contoh. Okey, contoh. Kalau saya ambil animation, saya ambil cerita lagi. Okey, cerita yang ni saya letak dekat bawah ni. Okey, yang hilang fade ni saya ambil start with previous. Bermaksud bila saya tekan kali kedua dia gedik dulu, lepas tu baru dia hilang. Okey, tambah gedik banyak sikit. Kita repeat 3 kali, gedik lama sikit. Okey, maksud sekarang ni untuk animation yang kedua ni kita on click huruf A, kotak huruf A, kali kedua kita klik, dia akan gedik dulu 3 kali, lepas tu dia akan hilang. Ni huruf A. Okey, huruf A. Okey, contoh. Tekan sekali, dia akan keluar sambil gedik. Betul? Tekan kali kedua, dia gedik lagi, gedik. Hilang. So kita kena tahulah berapa kali kita buat animation tu. Berapa kali kita nak on click. Kalau klik kali pertama, dia akan ada. Kali kedua, dia akan hilang. Tapi sebelum hilang tu dia gedik dulu. Sebelum hilang dia gedik dulu. Maksudnya dia kalau kita buat sekali tekan je tak boleh Macam sekali tekan dia keluar, lepas tu dia fade out sendiri, automatic keluar. Macam tu, ya. Maksud boleh jadi di mouse ke, on click tu kita buat on previous. Dia akan keluar, boleh. Tapi jika sekali lah dia ada keluar lepas tu hilang. Lepas tu dia out sebab kita nak tekan B pula, keluar B pula kan. Boleh. Tapi kena kita macam ni aku tunjuk ni, kita nak bagi penerangan dekat budak. Maksudnya contohlah kita ambil tadi dan okey, aku nak rest sikit lepas 4 second baru dia ada animation baru dan hilang. Okey, ni satu klik je ni, nampak? Ada satu klik je kan? Okey, bila aku tekan huruf A, gedik, ada dalam 4 second dia pusing, berhilang. Habis? Okey. Boleh jugalah. Boleh juga. Okey, boleh lah. Cantik lah. Tapi bagi aku kalau nak buat macam tu, kalau kita nak mengajar murid, kadang-kadang kita nak kat lama sikit, nak bagi penerangan lama sikit. Sebab tu aku buat klik 2 kali. Satu ada, satu hilang supaya kita boleh kontrol. Kalau kita nak mengajar murid, kita boleh bagi lama sikit masanya untuk kita nak buat penerangan. Tak adalah kita nak cakap laju macam kartun. Sebab kita kita dah set animation laju. Ya. Jadi terkejar-kejar kan? Jadi terkejar-kejar. So kita boleh relax mengajar murid sambil tekan sambil main dengan murid lah. So kalau cikgu, ini adalah idea untuk cikgu buat. Tak semesti cikgu nak ikut
yang ni. Yang ni kalau dalam, contoh kalau kita nak buat video sekalipun, kita boleh buat santai-santai. Kita guna OBS, kita letak muka kita kat sini. Okey, hari ni cikgu nak mengajar huruf A. Okey, huruf A bentuk macam ni. Okey, habis tu kita, lepas tu hilangkan huruf A, huruf B pula. Ataupun kita nak randomly. Okey, ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana pun boleh terpulang kepada kita. Ini up to you. 3 ni, kita nak buat satu animation supaya kita tekan, dia akan bergerak. Tekan, dia bergerak. Itu kita nak. Sebab kita tak nak kejar. Tak adalah kalau kita buat, contoh kita buat OBS. Kita buat OBS. Bila kita buat OBS, kita nak ikut timing kita punya slide pula. Laju-laju. Dia terkejar-kejar. So kalau cikgu nak buat secara relax, tenang, trigger ni boleh kita buat untuk relax. Maksudnya kita tekan, tak perlulah orang kata nak banyak sangat animation. Maksud kita tekan akan keluar. So dia akan bagi satu medium baru untuk kita buat video. Bukan sekadar tekan, lepas tu pergi slide lain. So satu slide pun cikgu dah boleh buat banyak benda. Ada masuk. So kalau cikgu nak ulang balik, okey kita nak ulang balik apa yang kita belajar hari ni. So boleh ulang balik. Tekan balik lah butang Tekan balik lah butang tu tekan balik butang tu akan keluar appear balik. Tak payah backspace lah. Biasa tak payah backspace. Page lain kita tekan backspace semua kan. Sama juga tadi yang kata kalau nak buat kita nak buat game dengan budak-budak. Okey. Contoh aku ambil soalan matematik lah. Cikgu pergi matematik kan. 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan, ini contoh kita nak buat soalan matematik. Okey. So kita nak buat jawapan betul ke salah. Kita nak buat jawapan betul ke salah, kita bagilah Okey, huruf bukan. Ini soalan. Okey. Kalau cikgu nak shape format lain terpulang kepada cikgu lah. Saya bagi contoh je ya. Jangan tak perlu nak tiru. Biasa yang mula-mula ni kita tiru dulu. Tiru sebiji. Lepas tu kita Allah senang, bukan susah pun. Okey, so style saya macam tu. Saya akan tiru sebiji. Kemudian bila kita dah dapat dah rentak tu, barulah kita ejah balik. Okey, so sekarang ni saya ubah balik dia punya ni 6 7 8. Okey. Kat mana pun tak. Sekejap. Tinggi sikit. Okey. Katakan kita nak letak betul salah. Okey, kita ambil bulat dah pula. Set simbol. Mana tambah aku? Mana betul aku betul? Mana betul?
Contohlah, betul dengan salah kan. So macam mana kita nak triggerkan dia betul dengan salah ni. Okey. So kalau kita tekan nombor 6. Jawapan dia salah, dia akan naik salah. Kalau kita nak tekan nombor 7, dia akan betul, dia akan naik betul. Macam itulah kan. Contoh. Okey. So kita akan pilih animation dulu. Kita akan buat yang ini. Kita ambil dengan tambah dengan tolak ni. Kita masukkan satu animation dekat dia. Appear. Okey. Lepas tu cikgu kita boleh ambil trigger. Kita betul soalan 7 kan. Butang 7 dia akan appear. Okey, appear. Lepas tu kita nak bagi dia tambah sikit animation, tambah dia bergedik-gedik sikit. Okey, dia bergedik-gedik sikit. Lepas dia bergedik, dia akan hilang. Sorry. After print ni jarak sikit. Dalam 2 second. So animation dalam 2 second lah. So kita buat pangkah pula. Animation. Ini edit trigger nombor 6, 37, 36. Appear kita dengan fit appear. Okey. Previous 2 second. Okey, 3 complete nombor 8. So 3, 7, 6 ni kan. So kalau kita play kan, kalau katakan mouse aku suka hilang. Kalau tekan nombor 6. Salah. Tekan nombor 7, betul. Tekan nombor 8, salah. Okey, kalau cikgu nak letakkan double macam double letak macam ni pun tak ada masalah. Sebab dia ada hilang kan. Okey. So dia keluar tempat sama lah. dia keluar tempat sama. Nampak? Menarik. Okey. Kalau kita nak tambah sound ke Zuli? Nak tambah sound boleh je. Kau tambah sound kat mana? Tepuk tangan ke apa ke? Contohlah Tepuk tangan, bertepuk jangan segan. Boleh buat cover tu. Tak dengar. Kita tambah kat sound ni lah. Oh, okey. Dia nombor 7 lah betul. Sorry.
bunyi cuek. Lebih macam tu lah ceritanya. Ya. Faham. Faham Hmm. Dekat applause ni. Okay. So bila dia tekan, orang tak dengar bunyi kan. Sekejap. Speaker. Sekejap, mikrofon. Ini pergi. Oh, sorry. Dengar bunyi ni. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak apalah, tak dengar dalam recording ni lah. PowerPoint ni susah sikit. PowerPoint Google Meet ni masalah sikit kalau nak share sound tu. Tu baru nak tanya juga tu. Kalau kata kita masuk Google Meet kan, ngajak budak kan, pakai Google slideshow, kadang tak dengar kan bunyi. Kalau tak dengar, masalah agak lah. Tapi faham maksud apa yang saya nak buat? So kalau kita buat macam ni, dia trigger lah which one kita nak. Ataupun nak trigger keluar gambar ke, orang tepuk ke. It's up to you. Terpulang. Nak tekan keluar gambar dinosaur berjoget-joget ke kalau betul. Kalau salah gambar lain sedang menangis ke apa. Boleh juga. Boleh masuk emoji juga sebenarnya, tak masalah. Mana emoji aku? Tak ramai kita ni. Ya kan ramai. Tak ramai, orang busy. Ramai di kelas. Tapi kalau ada GIF lagi baik lah. Ini bukan salah. Tak ada. Icon image. Kalau ada yang gambar yang boleh berat lagi cantik. Cikgu dapat tangkap lah kot macam mana aku nak buat kan. Contoh je ni. Yang maji pula, tak elok. Ada gambar menarik. Okay, soalan untuk trigger ada tak? Nak buat benda lain, jadi benda lain pula aku nak buat gini ni. Terpulang, cikgu nak letak apa? Kalau cikgu nak letak emoji ke apa ke, nak buat gambar bergerak ke. Yang baru masuk tu boleh tanya, kod tadi tak faham. Tak apa, tak masuk nanti tengok video, aku dah record. Tengok balik, ulang je balik. Tengok sampai lebar. Masa ada ni baik tanya.
Apa dia? Cikgu Zuli, masa setting yang trigger tadi kan yang cikgu masuk betul atau salah tu, dia memang bila kita setting trigger dia auto hide, bila kita klik baru dia keluar ke? Tak. Macam mana cikgu hilangkan dia lepas tu baru dia appear bila kita klik? Itu guna animation. Animation ni ada entrance, ada emphasis, ada exit. So kalau kita ambil entrance untuk appear, bila tekan baru dia keluar. Okay, saya ambil contoh. Cikgu buat macam ni lah, katakan. Konon-konon cikgu nak buat, okay, bila tekan petak, bulat keluar lah. So cikgu buatlah trigger. Animation. Cikgu ambil motion path. Okay. Motion path, trigger on click, ambil rectangle. Okay. So kalau cikgu play sekarang ni, nampak? Bila kita motion path, yang ini kekal, dia tak ada entrance, tak ada. Bila kita tekan petak ni, baru ada pergerakan. Pergerakan dia pusing. Tapi entrance ni tak ada. Entrance awal tu tak ada. Dia akan kekal di dalam tu. Okay, nampak? Okay. Lepas tu macam mana dia, maknanya kita kena ambil yang mana supaya first tu dia hide, baru dia keluar? Itu kena ambil entrance. Itu kena faham entrance chamber. Okay. So, entrance awal ia naik. Okay, kalau kita play, tak nampak. Selagi kita tak tekan, selagi tu tak appear. Baru dia appear. Mesti yang pertama entrance lah. Kalau cikgu letak exit dulu. Okay, cikgu letak exit, trigger dia exit. Cikgu play. Dia kekal ada selagi sebab dia exit. Tekan baru dia keluar. Baru hilang. So, kena faham apa dia entrance, apa dia emphasis, apa dia exit. Yang ini kena mahir. Itu kena mahir dulu. Aku nak jamin aku pula ni. Ada lagi soalan? Okay, tu cantik kan. Contoh kalau cikgu tengok apa ni, akak tu buat apa ni? Kita haiwan ni tadi kan. Boleh letak macam-macam haiwan. Lebah. Dapat idea ke tu? Ambil lagi. Nak buat video akan datang. Kenali binatang. Sebab model 3D ni banyak. Model 3D ni banyak. Memang banyak. Nak buat video wow boleh tu. Katakan kalau cikgu nampak yang ada pergerakan ni, ada orang berlari ni dia ada pergerakan. Tapi ada yang tak ada je. Okay. Saya buka tak ada. Saya buka. Apa dia tak ada apa? Dia ikut Microsoft ke? Ikut version Microsoft kan? 365 je. Oh 365 je. 2019 tak ada lah. 2019 tahu saya tak ada. Sebab tu saya suka cakap belilah 365. Okey. Jom beli. Contoh kalau cikgu nak ajar sains, ambil yang ni. Jom. Nampak jantung bergerak. Yang ni best 3D. Nak mengajar budak. Suka pakai 3D ni. Contoh. Kalau cikgu nak buat cerita pasal haiwan, cikgu carilah gambar-gambar haiwan je. 3D model yang haiwan je banyak. Tapi kena pakai internet lah sebab dia download. Dan kita punya ni memang berat. Memang berat gila.
Ada bau kenyal-kenyal ke tepi ni? Siap-siap. Kita bagi main kat tadi. Lantak dia lah. Empat. Kan. Tak betul aku je ni. Slide zoom. Dia visualization punya aku dah tak betul lah. Masa dah lupa ni. Oh, tadi aku buat yang lain ni. Tak apalah.
Cikgu Zuli, Ya, apa dia? ni kalau yang macam tadi, yang macam soalan matematik tadi, macam mana kita nak orang kata soalan tu kita nak jawapan yang betul dengan macam mana nak cakap tadi yang Cikgu Zuli buat tadi, contoh 5 tambah 2 sama dengan 7. Bila budak tekan 7 tu, dia akan naik tanda betul tu macam mana? Jeng. Sekejap. Aku nak buat kerja gila je ni. Alright. Okey, tekan badak. Terbang. Terbalik. Dia punya terbalik. Boleh buat berlawan pula Boleh, asal kita nak. Kita yang buat dia. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Nak murnikan lagi pandai-pandai lah. Dia contoh je. Jadi kalau cikgu main dengan animation ni, kalau cikgu pandai, cikgu boleh gabung-gabungkan untuk jadikan satu animation lain. Itu kena kreatif sikit lah. Okey, apa dia ni? Abi? Ni apa ni? Soalan yang macam Cikgu Zuli buat tadi, 5 tambah 7. Bila murid tekan jawapan yang betul, kita nak tanda betul tu naik macam mana? Nak gabungkan dia? Trigger? Okay, kalau nak add trigger sekejap. Okey, kegunaan lain trigger.
Maksudnya kita kena masuk kat animation dulu baru tekan trigger. Ha? Tak faham. Apa ni nak kalau kita tak Kena masuk kena animation dulu. Ada animation dekat trigger tu boleh jadi. macam tu. Ada yang tak faham tu. Saja nak memberi soalan. Sebab bila contoh kita buat kotak semata-mata, kita tekan dekat apa animation pane tu, kalau anda kata tak ada animation, dia tak akan keluar trigger tu. Trigger tu tak akan menyala kat atas tu, bawah animation pane tu. Kan? Dia kena ada animation baru jalan. Maksudnya step dia mula buat kotak dulu, lepas tu animation, lepas tu baru Tak semestinya kotak. Nak buat tulisan saja pun boleh. Jangan salah anggap. Okay. Yang penting ada animation kat mana kita nak tekan. Itu je. Okay. Ini kegunaan lain trigger lah. So sekarang ni aku nak trigger atas badan sendiri. Okay, so katakan sekarang ni yang ini aku nak tekan dia ikan hilang. Apa ni? Okay. Nak bagi dia hilang. So aku ambil trigger. Aku yang ini apa nama dia ni? Dah tak betul. Aku punya selection pane dah tak betul. Sekejap. Selection pane aku dah tak betul. Alamak. Okay. Yang ini satu. Dua. Okay, ambil ini tadi ada animation aku buat kat sini. Okay, yang ini trigger dia butang dia sendiri, butang satu. Dia trigger atas dia sendiri tau. Dia trigger atas badan dia sendiri. Yang ni pun sama juga, ambil juga swivel. Trigger pada butang nombor 2. Okay, yang ini animation swivel, trigger pun pada butang nombor 3. Okay. Ni dia akan ada animation pada diri dia sendiri. Okay. So kalau kita tekan ni kan. Sorry. Saya kuning kat ni. Kita tiga. Okey, silap 3. Apa salah ambil? Butang satu ali. Kita salah rename mana-mana ni. Patut di sini lah kot. Sekejap. Oh, ini belakang. Ni pun betul.
Cikgu Zuli. Ya. Nak tanya kalau untuk setiap satu, maksudnya satu elemen tu kan, satu benda tu, objek tu, kalau kita nak buat trigger tu maksimum dia boleh berapa? Entah, saya tak pernah try pun maksimum dia. Okey, contoh kalau ni nak main game kan. Okey, mana satu ahli? Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Okey, katakan budak kata, okey kotak 2. Tekan. Alah. So jawapan dia Ali. Macam tu lah. Ni contoh lah. Ni dia animated atas badan di situ. Cikgu boleh imajinasi lah. Cikgu nak buat macam mana. Kan cikgu nak main game dengan budak kan. Boleh juga macam ni. Okey, dapat idea? Dapat. Dapat. So idea ni kalau cikgu nak main dengan budak. Kalau cikgu nak buat video pun boleh. Buat kelas tuition kan, cikgu nak main dengan murid. Okey, nak main mana? Okey, kita pilih hari ni. Kita boleh create sendiri je pakai PowerPoint je. So ada idea yang cikgu boleh guna lah. Okey, so saya tak lama dah ni. Pukul 1 saya nak game anak saya pula. So saya rasa sampai sini saja kot. Rasanya cikgu boleh faham dah fungsi trigger ni. Ini adalah kelas terakhir saya untuk Abi punya ni. Lepas ni rasanya saya kita akan berehat, tunggu lain pula kalau ada. Okey, kalau saya rajin lagi nak kongsi, saya akan kongsi. Sebab saya ni sekarang malah nak kongsi lah. Jangan gitu. Orang masih nak menunggu lagi ilmu-ilmu baru. Ilmu ni bukan ilmu baru, carilah internet. Aku pun cari dalam internet. Tak, dia bukan. Cari internet tu memang berlambak, boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita tengok tutorial tanpa kita orang kata ada penerangan yang jelas macam ni, lain. Yes, on. Yalah tu. Okeylah. Okey, itu saja daripada saya. Nanti saya akan bagi video recording ni dalam grup. Siapa yang tak nampak tengok, nak tengok daripada awal, boleh tengok daripada awal. Nak buat ulang kaji, boleh buat ulang kaji sampai faham. Cumanya cikgu kena ingat satu benda, trigger ni boleh memudahkan cikgu untuk buat click and run. Maksudnya tekan dan jalan, tekan jalan. Kalau cikgu nak buat macam biasa tak ada masalah. Boleh je, tapi untuk PowerPoint je tau. Dia tak boleh guna untuk gambar, semua tak boleh. Juga slide pun tak ada. Trigger ni hanya untuk PowerPoint sahaja. So it's up to you kalau cikgu nak gunakan, gunakanlah. Sebab bagi saya, kalau saya mengajar, kalau apa ni, bila kita tekan appear satu benda nampak lebih menarik. So kita boleh tekan, okey, tak adalah kita tekan slide kosong tu dia akan pergi, tapi kita boleh ulang balik. Kita tekan ada, lepas tu kita boleh ulang balik. Nak beri penegasan balik. Okey. Contoh yang cikgu bagi sebelum ni, bagi balik. So kita tak adalah nak back tekan back balik apa semua. Kita dah ada kat slide kita dah bagi semua benda. Kalau kita nak mengajar murid dalam kelas pun lebih mudah lah sebab kita kan keluar apa contoh A apa, contoh B apa, contoh C apa. Kita nak ulang balik contoh A, penerangan lebih jelas tentang contoh A, boleh bagi penerangan balik jelas tentang contoh A. So kita ada benda yang kita boleh buat lah. It's up to us kalau kita nak guna. Ini contoh saja. It's up to you kalau cikgu nak guna yang mana. Okay, itu saja daripada saya. Saya nak start recording. Okay, itu saya je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih.